Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 7543860 PK2 Muhammad Afzuddin Abdul Malik. Hari ini akan menerangkan atau membentangkan berkaitan dengan jerangkak sama. Apa itu jerangkak sama? Jerangkak yang disembunyikan atau disamarkan sehingga boleh menyebabkan kematian ataupun kecederaan pada masa yang tersentuh, terpijak atau terlanggar jerangkak tersebut. Antaranya seperti bom, kereta api dan buluh peruncing dan sebagainya. Seperti yang anda lihat pada gambar yang ditunjukkan, beliau merupakan Lieutenant Colonel Muhammad Izzat Omar bersara menunjukkan kecacatan kaki kanannya selepas terpijak jerangkak sama sewaktu operasi Quarter Fortress di Kliang Intang, Gerik, Perak 30 tahun lalu ketika ditemui di rumahnya di Kampung Jambu. Lieutenant Colonel Muhammad Izzat Omar, 60, umur 60 tahun, berkata ketika itu beliau mengetuai Kompeni Bravo Batalion ke-23 Regimen Askar Melayu Diraja dalam operasi Quarter Fortress di sepadan Malaysia, Thailand untuk menjaga kawalan keselamatan negara daripada ancaman komunis pada tahun 1982. Antara contoh filem yang ada kaitan dengan jerangkak sama ialah antaranya yang saya pilih ialah Land of Mike, yang di mana filem ini diilhamkan oleh peristiwa nyata dan menceritakan kisah tawanan perang Jerman yang dihantar untuk membersihkan ranjau darat atau peri api di Denmark selepas Perang Dunia Kedua. Dianggarkan lebih dari 2,000 askar Jerman termasuk banyak remaja turut melombong ranjau atau membersihkan kawasan tersebut. Melombong ranjau atau membersihkan kawasan daripada jerangkak yang ada, hampir separuh daripadanya terbunuh atau cedera. Mereka yang terlibat mempunyai pengalaman dalam menumpukan ranjau dan akan ditugaskan membersihkan ladang tersebut ataupun kawasan yang ada ranjau tersebut. Jadi mari kita lihat keratan filem yang menunjukkan scene sewaktu mereka mengendalikan peri api tersebut. Kita saksikan. 1, 2, 3, 4. Ich habe eine. Ich habe eine! Ich habe eine. Ich auch! Seperti yang anda lihat di dalam keratan filem tersebut, mereka disuruh untuk mencari atau mengesan jerangkak sama yang ditanam serta mengendalikan jerangkak sama tersebut dengan berhati-hati ataupun memusnahkannya. Pemusnahan jerangkak sama tersebut dikendalikan dengan betul, tetapi masih ada kelemahannya yang sewajar dengan sewaktu ketika itu. Okey, mereka hanya menggunakan bayonet atau besi atau benda yang tajam serta kemahiran yang ada untuk mencari serta memusnahkan periuk api itu. Selain itu, mereka menderit setelah menjumpai periuk api tersebut agar rangkaian lain mengetahuinya. Di sini, kita mendapati bahawa mereka berusaha membuat selamat dan mematikan dengan tangan sebagai cara membersih jerangkak sama. Akan tetapi, kedudukan mereka pada saat itu sangatlah dekat yang di mana ianya akan membahayakan orang lain saat berlakunya penutupan periuk api tersebut. Okey, di sini saya akan menyatakan bagaimana cara mengatasi sebelum terkena atau terjumpa periuk api. Yang pertama, sentiasa mengamalkan langkah-langkah keselamatan seperti selalu berjaga dan berhati-hati. Pergerakan perlulah perlahan serta ada penjarakan sesuai jika sekiranya berlaku penutupan periuk api tersebut.
Dan yang kedua, setiap tentera perlulah mempelajari serba sedikit asas dalam mengendalikan jerangkak samar yang dipasang musuh serta bagaimana mengesan kawasan-kawasan yang disyaki adanya jerangkak samar tersebut. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada bagaimana mengatasi semasa terkena atau terjumpa periuk api. Yang pertama, setiap tentera yang terjumpa periuk api perlulah melakukan kawat terkena jerangkak samar seperti menjerit jerangkak samar, dan mereka yang mendengar perlulah mengambil tempat perlindungan dan jangan banyak bergerak ataupun terus kekal di situ sehingga keadaan diberitahu selamat. Okey, yang kedua, perlulah menentukan siapa yang lebih mahir dalam memusnahkan atau membersihkan periuk api, yang di mana terdapat 3 cara membersih, iaitu menarik tali dan bercangkuk, memusnahkan tempat kejadian dan buat selamat serta mematikan dengan tangan. Yang di mana setiap cara-cara ini dia mempunyai kaedah-kaedahnya tersendiri. Okey, yang ketiga, gunakan alatan yang lebih sesuai dan canggih sekiranya ada bagi musnahkan jerangkak sama seperti alat pengesan periuk api, produk panjang, pelayar, gunting dan sebagainya. Setakat itu saja daripada saya. Saya tak ada apa. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya 7543857 PK2 Muhammad Nur Aswad bin Ismail akan menerangkan tentang beberapa jenis jerangkap samar ataupun periuk api. Periuk api TM46 ialah periuk api anti kereta kebal Soviet yang besar, bulat, berselongsong besi. Ia menggunakan sama ada fuse tekanan atau rod miring yang diskru ke atas. Periuk api anti kereta kebal dengan jenis fuse mampu mengenakan banyak lagi kerosakan kepada kereta perisai. TMN46 ialah variasi periuk api itu yang dilengkapi dengan fuse kedua dengan baik di bahagian bawah, di mana ia tidak dapat dilihat. Dengan sedikit offset dari pusat periuk api, kelongsong fuse kedua ini boleh dipasang dengan fuse tarik yang berfungsi sebagai peranti anti pengendalian. Periuk api itu telah digunakan oleh tentera Vietnam Utara semasa Perang Vietnam dan didapati di banyak negara di Afrika, Timur Tengah dan Asia Tenggara. Oleh itu, TM46 mempunyai selongsong logam. Ia adalah sangat mudah untuk dikesan dengan mengesan periuk api. Walau bagaimanapun, padang periuk api yang mengandungi TM46 mungkin juga telah dipasang dengan periuk api logam minimum. Contohnya PMA2. Periuk api PMA2. Periuk api ini dihidupkan dengan mengalih pin yang menghalang perjalanan pelocok 6 penjuru ke bawah. Selepas mengalih pin yang menghidupkan senjata, tekanan yang mencukupi pada pelocok disebabkan oleh pijakan kaki mangsa memaksa ia ke bawah ke dalam badan fuse utama yang menyalakan komposisi pyroteknik sensitif geseran. Komposisi pyroteknik terbakar menyambar sehingga ke peledak yang meletup, memulakan pelet kecil peningkat RDX yang seterusnya meledakkan bahan letupan peledak utama TNT. Secara umumnya, periuk api PMA2 ditanam dengan hanya pelocok yang berbentuk bintang sahaja dapat dilihat di atas tanah. Walau bagaimanapun, sesungguh pun periuk api ini tidak sepenuhnya tersembunyi. Tidak seperti kebanyakan periuk api yang lain, ia boleh menjadi sukar untuk dilihat, terutamanya dalam semak tebal atau timbunan sampah daun. Periuk api ini juga boleh ditanam dalam cara lain untuk menghalang pengesanan visual atau proses nyah periuk api. Sebagai contoh, kadang-kala periuk api PMA2 ini diletakkan terbalik sepenuhnya dengan hanya 1 cm tapak yang nampak pada paras tanah. Sebagai alternatif, mereka boleh ditanam melintang di bawah permukaan tanah dengan cara pelocok berbentuk bintang
tersembunyi di bawah tanah sepenuhnya, menghala prop pembersih periuk api. Medan periuk api yang mengandungi periuk api PMA2 mungkin menempatkannya dalam bentuk beberapa atau kesemua cara berbeza yang diterangkan di atas. Periuk api PMA3. PMA3 ialah periuk api anti-personal Yugoslavia tahan ledakan logam minimum. Ia berbentuk bulat yang terdiri daripada plastik bahagian atas dan bawah disambung dengan penutup getah. Satu kola keselamatan biasanya diikat di luar periuk api, mencegah bahagian atas periuk api condong apabila dalam perjalanan. Apabila dipasang, kola keselamatan dikeluarkan. Tekanan yang mencukupi pada permukaan ataupun disebabkan oleh pijakan mangsa atas periuk api menyebabkan ia condong. Kecondongan itu menolak pin melalui sebatian pyroteknik sensitif geseran yang menyalakan peledak dan kemudian bahan letupan utama. Tekanan menurun, lurus tidak mempunyai komponen rincih yang diperlukan untuk mencetus ledakan. Ini memberikan periuk api rintangan letupan kerana letupan tekanan lampau menekan ke bawah secara rata pada permukaan atas periuk api. Periuk api itu memiliki kandungan bahan letupan yang agak rendah. Dengan itu, ia akan mencacatkan bukannya membunuh. Kerintangan letupannya digabungkan dengan sedikit logam pada periuk api menjadikannya amat sukar untuk dibersihkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 7543841, Pegawai Kadet peringkat 2 Muhammad Ahmad Sufian bin Amran. Baik, di sini saya juga akan menerangkan serba sedikit berkenaan dengan penjarak sama seperti mana yang telah diterangkan tadi. Saya akan terangkan berkenaan dengan tempat-tempat yang harus diketahui yang berkemungkinan mempunyai penjarak sama. Okay, antara tempat-tempatnya ialah jalan raya dan kereta api, kawasan-kawasan terbuka, bangunan dan tempat perlindungan yang digali, dan juga tempat-tempat yang penting yang tidak dimusnahkan. Können Sie alle das schwarze Fähnchen da unten sehen? Jawohl, Herr Knebel! Zwischen den schwarzen Fähnchen und dem Feldweg liegen 45.000 Minen. Ihr wird sie alle schaffen. Dan juga ada info tambahan, jika satu tempat tu yang tiada orang awam lalu ataupun orang tempatan, orang awam persekitaran tersebut di kawasan tersebut, dia menjauhkan diri di kawasan-kawasan yang tertentu, kawasan-kawasan yang berkemungkinan ada penjarak sama. Seterusnya, apa yang kita perlu lakukan apabila kita sedar yang kita telah memasuki kawasan-kawasan yang berkemungkinan ada penjarak sama? Yang pertama, kita perlulah berhenti dengan serta-merta supaya kita tidak membuat langkah yang menyebabkan penjarak sama tersebut jadi aktif dan meletup. Tambahan, kita dinasihatkan supaya jangan mengambil apa-apa barang yang terdapat di kawasan tersebut sebab berkemungkinan barang-barang tersebut sebagai contoh helmet ataupun barang-barang tin kosong apa semua yang bukan daripada kita, berkemungkinan barang tersebut merupakan upaya yang boleh mengaktifkan penjarak sama tersebut. Seterusnya, kita dah tahu kawasan tu mempunyai penjarak sama dan kita perlulah keluar daripada kawasan tersebut dengan keadaan segera dan dengan cara yang selamat. Antara salah satu kaedahnya ialah kita berpatah balik melalui jalan yang kita telah lalui tadi. Lalui langkah-langkah yang kita dah lalui tadi supaya kita tidaklah terpijak ataupun membuatkan penjarak sama yang berhampiran dengan kita meletup atau aktif ataupun meletup. Kesan daripada terkena penjarak sama amatlah bahaya dan dia boleh menyebabkan cedera parah. Bergantung juga kepada
saiz ataupun kandungan penjarak sama tersebut. Wilhelm! Wilhelm! Terdapat juga cara untuk kita mengesan penjarak sama. Yang pertama, cara yang agak berisiko dan berbahaya seperti mana video ataupun scene movie ini yang menunjukkan dia menggunakan batang besi dan menyucuk di persekitaran kawasan penjarak sama. Seterusnya, ada juga beberapa negara, contohnya di Afrika, yang menggunakan tikus sebagai penjejak penjarak sama. Dia langgar penjarak sama tersebut, penjarak sama terus meletup. Itu kegunaan tikus. Seterusnya, keadaannya menggunakan teknologi moden, iaitu menggunakan pengesan besi atau pengesan mental. Ada yang mengatakan bahawa dia kurang berkesan kerana ada yang mengatakan penjarak sama tersebut kebanyakannya menggunakan komponen plastik. Sikit besi saja yang digunakan dalam penjarak sama tersebut. Baik, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Ernst, komm her. Ernst! Was machst du? Ernst, komm her. Ernst, komm zurück! Komm her. Ernst, komm bitte!